Hello，大家好，李老师。所以呢，我们这个 video 呢，将会讨论 pendidikan kesihatan 的 subject 是否上的中学红十月会的，或者是 for 红十月会的啦。全马来西亚红十月会也是有考这个科的啦哈。OK， 我们进入tajuk dua penyalahgunaan bahan， 就是药物滥用。OK， 所以药物滥用呢分为几个啦。我们首先讨论第一个先，就是 dadah 毒品啦哈。OK， jenis dadah 有几种啦 ，heroin、cocaine、methamphetamine、morphine、cocaine、majuan、ganja、cannabis 这些都是一些毒品的名称来的。这些是老师 Google 到的一些毒品的照片啦。然后factor 导致他们会吸毒呢，是因为第一可能家庭上有问题啦，然后第二呢是被朋友影响或者是因cuba啦，很想试看kurang pendidikan agama， 没有宗教的一个信仰，然后对自己不tiada keyakinan， 然后gangguan emosi， 有时候特别是gangguan emosi一个人可能他很烦恼，他就导致他什么啦然后我们看一下一个 video 啦，也是不错的，关系到这些毒品的。Antara dadah tradisional yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Heroin adalah produk yang terhasil daripada getah yang terkeluar daripada torehan pada bunga popi, iaitu opium atau candu. Heroin dalam bentuk tulen adalah serbuk putih yang pahit. Ia diambil dengan cara menyuntik, menghidu atau menghisap. Apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil heroin? Okey, mula-mula kita kena tahu bagaimana tubuh kita mengawal rasa sakit. Tubuh kita menghasilkan opioid, iaitu sejenis bahan kimia semula jadi yang bertindak mengawal kesakitan. Ia merangsang reseptor opioid pada sel-sel saraf anda untuk mengurangkan kesakitan dan membuat anda berasa lebih tenang. Heroin juga mempunyai kesan ini. Malah ia turut membebaskan dopamin. Bahan kimia semula jadi untuk ganjaran ke dalam otak yang boleh menyebabkan anda berasa hayal atau high. Biasanya, pengguna heroin menjadi ketagih kerana mereka ingin terus menikmati rasa hayal yang berlaku ketika pembebasan dopamin ini. Mereka juga cenderung untuk obses dengan heroin sehingga mengabaikan kesihatan dan kebajikan diri sendiri. Akhirnya, mereka akan mengasingkan diri daripada masyarakat dan keluarga. Heroin memang boleh membuat anda tenang, tetapi apabila terlebih dos, ia juga boleh membuatkan anda maut. Ganja adalah antara dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Ini kerana ganja dianggap sebagai dadah rekreasi yang tidak menyebabkan ketagihan. Tetapi, setelah beberapa lama menggunakan ganja, pengguna cenderung beralih ke dadah lain untuk merasa high atau kesan khayal yang lebih kuat. Ganja berasal dari pokok bernama Cannabis sativa. Ganja diambil dengan cara gulungan rokok, dapur atau bong dan submarin atau kapal selam. Jadi, apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil ganja? Di dalam otak terdapat banyak saraf-saraf yang mengesan penggunaan ganja. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf ini dan mengubah persepsi, mengakibatkan badan berasa dalam keadaan yang santai. Keadaan khayal ini dinamakan sebagai high atau stoned. THC adalah bahan utama di dalam ganja yang menyebabkan perasaan ini. Ia mengakibatkan anda merasa lali dengan persekitaran dan waktu berjalan sangat perlahan. Pengguna ganja akan merasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri. Pengguna ganja biasanya tidak menyedari perubahan ini. Apabila kesan THC berkurangan, kesan high akan beransur hilang dan pengguna merasa mengantuk. Kajian ada menunjukkan bahawa perkembangan otak terbantut apabila ganja digunakan pada usia yang muda. Jika ganja dihisap dengan kerap dalam jangka masa yang panjang, daya ingatan serta kebolehan berfikir seseorang akan terjejas. Akhirnya, pengguna ganja berubah menjadi malas dan kalau ada sesiapa yang menawarkan anda pil di kelab-kelab malam, kemungkinan besar ia adalah ecstasy. Methylene dioxymethamphetamine (MDMA) atau ecstasy adalah dadah yang paling popular di kalangan remaja untuk tujuan rekreasi atau parti.
Ecstasy membebaskan serotonin di dalam otak, lalu mempengaruhi kelakuan dan pemikiran anda. Saintis berpendapat bahawa ecstasy akan mengurangkan kadar serotonin semula jadi anda. Kesan ecstasy boleh dirasai melalui pembebasan dopamin semula jadi dan melalui pemancar saraf yang lain. Permulaannya, ecstasy sekadar membuat anda merasa high atau hayal. Selepas kesan ecstasy beransur hilang, anda akan berasa sangat letih sehingga beberapa hari. Tindak balas ini dikenali sebagai calm down. Namun, apabila digunakan dalam jangka masa yang panjang, anda boleh mengalami ketagihan. Kesannya, anda akan mengalami perubahan mood, kurang selera makan dan kesukaran untuk tidur. Rangsangan ecstasy boleh menyebabkan kadar denyutan jantung dan suhu badan anda meningkat. Menari dan minum arak ketika mengambil ecstasy akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air di dalam badan. Ia boleh menyebabkan masalah otot, kerosakan buah pinggang, serta hati dan kegagalan kardiovaskular atau jantung. Jika kekurangan air berterusan, ia boleh mengakibatkan pingsan atau maut. Terdapat pelbagai kegunaan dadah termasuklah untuk perubatan dan rekreasi. Dadah rekreasi lah paling berbahaya kerana akan diproses secara kimia untuk memberikan kesan hayal yang lebih lama. Syabu adalah antara dadah yang menyebabkan ketagihan melampau. Syabu adalah dadah jenis perangsang atau stimulan yang menyerupai batu kristal. Ia juga dikenali dengan nama ais, batu, kristal dan kaca. Ia mudah didapati kerana ia boleh dihasilkan di makmal atau kilang haram di belakang rumah. Peralatan serta bahan untuk menghasilkan syabu pula boleh diperolehi di mana-mana kedai atau dibeli secara online. Syabu tidak mempunyai kegunaan perubatan. Cara pengambilan syabu dikenali sebagai chasing the dragon. Pengambilan cara ini boleh menyebabkan seseorang high dalam 5 hingga 10 saat kerana kesannya terus sampai ke otak. Apa yang terjadi apabila seseorang mengambil syabu? Syabu merangsang pembebasan dos dopamin pada kadar yang luar biasa. Jika keseronokan makan atau hubungan intim menghasilkan sebanyak 150 dos dopamin, syabu melonjakkan dos tersebut sehingga 1,200 dos. Hampir 8 kali ganda dari kemampuan semula jadi manusia. Proses penghasilan dopamin secara paksaan ini akan merosakkan sel-sel yang menghasilkan dopamin secara semula jadi. Apabila rosak, dopamin yang dihasilkan akan berkurangan. Ini yang menyebabkan pengguna syabu sentiasa berasa kurang puas dan ingin terus mengambil syabu dengan lebih banyak. Seterusnya, menyebabkan ketagihan. Ketagihan syabu menyebabkan kurang selera makan, masalah tidur, perubahan mood serta psikosis atau gangguan mental. Syabu juga boleh mengakibatkan kerosakan otak yang kekal dalam tempoh yang singkat. Kalau takut jadi gila, jangan ambil syabu. Ketagihan juga membuat seseorang bertindak agresif. Mangsa ketagihan tidak kisah memukul, menyamun serta membunuh orang. Akhir sekali, jika syabu diambil dalam kuantiti yang terlalu banyak, ia juga boleh mengakibatkan kematian. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecareweserve.org。 哇，很清楚啊！我看了那个 video，老师也是才刚刚了解啊，原来最可怕的好像是这个纱布啊，你可以加在你的纸那边啊，所谓的病毒啦，病毒啊，原来是最恐怖是它原来病毒。OK， 然后我们可以看到一些kesan啊，刚才你们也听到了呢，我们大概讲一下kesan pengambilan dadah secara suntikan，就是如果他们通常会用针筒来那个什么拿那个毒品的啦哈，它会导致 boleh menjangkit HIV, hepatitis B, C 还有 D 啦。然后 pengambilan dadah melalui mulut， 如果通过嘴巴什么的话呢，吃那个毒品的话呢 boleh menjangkiti penyakit tetanus。OK， 老师谷歌一下，它是破伤风啦。然后其他的kesan就是你可以自己看一下啦。其实还有很多了，我们可以看一下，老师有找到，它有分几个啦。对于自己的一个kesan然后对于家庭的那个自尊啊那些啦，如果有家庭成员吸毒的话呢，就可能会比较会有一点可能你的父母就觉得很丢脸还是什么啦，或者跟
有时候很多家庭就会造成那个离婚啊，还是钱财上的一些负担啊。另外就是这个会对社会的影响啦，对那个社会的影响，你可以自己看一下。然后最后呢，就是对整个国家的影响都有，所以这个毒品真的是影响很大了影响很大了OK，然后最后呢，cara atasi，如果你真的是不小心吸毒还是什么呢？你可以进入那个戒毒中心的Pusat Pemulihan Khidmat Kaunseling然后before that 呢，我们也可以举行一些 camping然后宗教的那个信仰跟教育是很重要啦，pendidikan agama。OK， 好了，所以我们这个是第一个penyalahgunaan dadah，另外一个呢就是 alcohol 酒精。来，我们接下来看penyalahgunaan alcohol 酒精OK， 所以有时候我们知道很多人都特别是华人都很喜欢喝酒了所以呢它是有很多kesan的我们最主要的kesan我觉得是这个我们看一下OK， 第一个kesan呢，它会导致otak manusia， 我们的脑袋 kerosakan sel-sel otak 这个会第一了，喝太多酒会导致脑袋的那个 sel-sel rosak 啦。然后另外一个呢，男性的那个酗酒者呢，就是per minum 3 lelaki 啦 per minum lelaki 啦它就会造成pengurangan hormon testosterone OK， 就是我们荷尔蒙那个会造成减少了而女性的酗酒者呢，就是会pengeculan payudara dan alat kelamin， 就是它乳房跟那个生殖器官呢都会缩小了。OK， 然后还有其他的那个side effect， 你可以自己看一下，就是kurang sedar kurang pertimbangan， 做不到一个判断kurang konsentrasi， 他没有办法很专注啦，驾车 especially 驾车啦OK， 所以呢 bagaimana alkohol mendatang bahaya kepada pemandu， 我们可以看一个 video。Seorang anggota polis maut dalam nahas jalan raya. Mangsa dipercayai dilanggar oleh seorang pemandu di bawah pengaruh alkohol. Seorang penghantar makanan maut selepas motosikal yang ditungganginya dirempuh sebuah kereta yang dipercayai dipandu lelaki mabuk. Seorang lelaki maut dalam nahas jalan raya selepas dilanggar pemandu yang dipercayai di bawah pengaruh alkohol. Suspek dipercayai memandu dalam keadaan mabuk hingga mengakibatkan sekurang-kurangnya 5 orang awam cedera. 所以看到吗？就是因为一时的疏忽喝酒导致很多意外发生，还有很多我相信没有在那个 YouTube 里面video 里面我们看到的我相信。OK， 所以呢 bagaimana alkohol mendatangkan bahaya kepada pemandu， kecekapan pemandu berkurang然后keliru dengan jarak keteraan di hadapan kurang konsentrasi， 然后pemanduan tidak stabil 东歪西倒了。OK， 所以呢不止如此呢，喝太多酒呢会导致hati会坏 OK， otak 刚才讲过了然后会提高你患上心脏病的几率很高了OK， 然后过后还有这个 gastritis OK， 然后pencegahan呢怎样避免呢？就是我们可以朋友有一个 support system 互相鼓励，就是不要喝酒这样子然后有一个健康的生活习惯 OK， 然后过后如果真的是不能的话，你今天考试了还是什么啦，大概是这样子。OK， 接下来呢，我们第3个要讨论呢，就是 tembakau 或者是rokok electronic vape。OK， 所以呢什么是 rokok electronic 呢？就是 brandy electronic yang mengandungi nikotin 叫做 rokok electronic。Sementara yang tidak mengandungi nikotin adalah rujuk sebagai vape。所以我们发现这个是rokok electronic 跟 vape 的一个分别啦就是它这个有 nicotine， 这个是没有的，然后其他2个都有 battery 这些东西啦所以我们看一下它会有一种病的这个 KKM 它讲的是这个 e-cigarette 或者是 vaping product you associate lung injury OK， 轻微的话呢，你吸了这个 vape
轻微的话呢，它会这样子啦 nafas pendek, demam, 体重下降，咳嗽，吐，然后过后泻肚子，sakit dada 等等啦哈。如果严重的话呢，会怎样？就会导致那个很难呼吸，然后过后呢，氧气不足够啦，然后最后导致你都是关系到肺部了，啊，所以很可惜的是，最近发现越来越多卖这个web 的那个这个 e-cigarette 的这个店开啊，我家附近都有很多间啊。来，接下去我们看另外一个。来，接下来呢，我们就看一下叫做 bahan inhalant 这个呢，老师 Google 一下，发现原来你们 YouTube 很多，全部都是你们5年级的时候有学过这个东西了的所以老师就带过啦。inhalant 就是那些东西是有产生味道的，好像打油的油petrol 你可以看到啦头发油指甲油气有些人喜欢嗅气的，老师是很怕的啦。这些呢都是bahan mudah meluap 所以它会嗅，然后会menimbulkan kesan psychoactive dan merangsang perubahan minda 大概这样子。OK， 它有几种 kategori 啦pelarut mudah meluap, bahan gas dengan bahan nitrit。 OK， 这些呢就是我们可以看到啦，有味道的一些东西啦，有味道的一些chemicals。然后kesan呢，它会导致我们的一些kerosakan terutamanya otak, jantung, hati, buah pinggang。 OK， 然后也会导致一些masalah pernafasan, masalah jantung， 然后masalah pergerakan yang tidak berkawa， 或者是导致kematian 死亡啦。当然它会有造成我们一些 mentally 的 problem， masalah gangguan kesehatan mental， psychosis cognitive， 或者是 masalah cemas， 我们会紧张，很容易紧张这样子了哈。然后最后一个 OK， 最后一个就是 cegah dari merokok 所以你要知道一个人抽烟的话啦，如果你家里有一个抽烟的是所以你喷出来的烟呢60到75% dari asap rokok akan disedut oleh orang yang tidak merokok， 我们称它为 perokok pasif。这样多的8%的烟会被我们旁边的人吸取了然后merokok meningkatkan risiko anda mengalami lebih daripada 50 jenis penyakit membahaya所以如果你吸烟的话呢，你就会可能会得到50种啦，会常见的一个病啦对，所以kandungan utama dalam rokok nikotin, tar, bahan pewarna, kafein, arsenik faktor sebab merokok 呢，就是可能也是朋友影响你，或者meniru orang dewasa， 你看到大人抽，你也是想抽，好像很靓仔，好像很有型一样啦。ingin mencuba， 想要 try， pengaruh media， 可能广告看到抽烟好像什么啦ingin kepuasan。 OK， 那我们看一下 kesan merokok 就是会导致 cancer paru-paru， 是很多 cancer paru-paru 的人呢都有抽烟的，然后牙齿变黑，嘴巴有臭味，然后batuk，很难呼吸，有些时候浪费钱现在那个烟越来越贵了kurang selera makan， 没有胃口吃饭pencemaran udara， 然后抽烟的人会生出来的孩子可能不够重啦langkah mengatasi harumkan iklan rokok， naikkan harga rokok， menentukan tempat merokok， limited place camping anti merokok， 然后 khidmat counseling。Kebaikan merokok 就是kurang batuk, gigi putih, lebih bertenaga, 然后 bernafas dengan baik. 我们看一个 video， 来。Yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita.
Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok. 好了，所以我们很清楚发现，原来啊，一支烟里面是有这样多不好的成分啊。然后最后呢，我们可以发现呢，这个我们学的这个大jok duo 呢啊，有几个可以讲是我们生活上的6大杀手啦。第一个是 dada， 另外一个是酒精 alcohol， 香烟，然后这个 web inhalant， 然后过后还有这个这个我们另外一个题目会再学啦，这个就是我们要看，就是我们跟我们生活其实很接近了，我们要坚持我们自己的一个定力了不要染上这6种这个恶习了OK，好了，就这个 video 就到此为止，谢谢大家，拜拜。